الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الآمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل المخلوقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Sidang jemaat yang dimuliakan Allah, saya ingin memberi peringatan kepada semua, termasuk diri saya sendiri. Hendaklah kita sentiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, walau dimanapun kita berada, sama ada dalam keadaan sesukar mana sekalipun. Berusahalah melaksanakan setiap kewajiban yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebelum melanjutkan bicara, sungguh hati memberi peringatan. Marilah kita tinggalkan sejenak perbuatan yang lawa, yang sia-sia, yang bertentangan dengan sunnah serta adab, yaitu semua tindakan yang memesongkan perhatian daripada mendengar khutbah dan isi kandungannya. Ini termasuklah perbuatan berbual-bual atau tidur ataupun bermain telefon bimbit. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Pelihara Nikmat Merdeka. Ma'asyiral muslimin, tidak lama lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-64. Kemerdekaan Malaysia bukanlah pemberian dari sesiapa, bukan pula hadiah dari penjajah, dan juga tidak dibantu oleh mana-mana negara. Kemerdekaan yang diraih adalah rahmat Allah yang diikhtiarkan melalui perjuangan berdarah serta pengorbanan nyawa dan harta oleh para pejuang kemerdekaan. Mereka mengerahkan daya upaya mereka dan juga ikhtiar, maka Allah lah yang menentukan dan memberi kemenangan dalam bentuk kemerdekaan kepada kita semua. Seperti mana dalam lafaz takbir hari raya wa hazamal ahzab wahdah, yang bermaksud Allah lah sendirian yang mengalahkan musuh. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, kita ini tuan-tuan seharusnya bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan segala nikmat yang telah Allah berikan, walaupun ramai yang sedang melalui tempoh yang sukar ini. Ingatlah firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur engkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lalu bagaimana harus kita zahirkan rasa syukur? Yaitu mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah dengan tidak menggunakannya untuk melakukan maksiat kepada Allah. Kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan pelbagai bentuk kebaikan. Kita laksanakan tugas sebagai anggota masyarakat pelbagai etnik yang dapat mewujudkan kestabilan dan keharmonian di negara kita. Jika setiap dari kita ini mengetahui, memahami dan melakukan tugas dan kewajibannya, nescaya negara akan mencapai keamanan dan kesejahteraan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kemerdekaan
Kemerdekaan adalah nikmat yang menjadikan kita bebas dari pelbagai belenggu. Ia adalah pintu yang membuka pintu-pintu nikmat yang lain. Kita ini tuan-tuan dapat merasakan hidup bernegara. Kita bebas membina masa depan kita. Kita dapat merancang kehidupan yang selesa untuk generasi-generasi yang akan datang. Dan kita jugalah mencorakkan masa depan negara kita mengikut acuan kita sendiri. Ma'asyiral muslimin, justru ayo kita peliharalah nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ia terlepas dari genggaman. Kita hendaklah memulakannya dengan membangun dan memperbaiki diri dan juga keluarga kita. Kemudian meluaskannya ke dalam masyarakat. Malaysia ini tuan-tuan boleh diumpamakan seperti sebuah bangunan yang di dalamnya terdiri daripada pelbagai jenis batu dan komponen. Kita dan juga keluarga kita adalah salah satu dari batu bata tersebut. Jika kesemuanya baik dan kuat, maka bangunan tersebut akan menjadi kuat. Akan tetapi jika ada satu sahaja atau beberapa batu bata yang rapuh, mungkin goyahlah strukturnya dan akhirnya ini akan ranap menyembah bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah, negeri Pulau Pinang atau Malaysia secara amnya bukan hanya wilayah yang indah terlukis di peta dunia, malah lebih dari itu. Di dalamnya ada jiwa manusia yang perlu dibangunkan. Akidah kita yang mantap dan akhlak yang mulia adalah asas yang paling utama. Asas ini tuan-tuan perlu diisi dengan kefahaman yang betul dalam pelbagai bidang, sama ada bidang politik, bidang ekonomi ataupun pendidikan dan sebagainya. Tuan-tuan, Islam memerintahkan agar kita berpegang kepada konsep wasatiyah, yakni kesederhanaan dan tidak ulu, yaitu tidak melampaui batas yang digariskan Islam serta tidak ekstrim ke haluan kanan ataupun kiri. Kefahaman agama yang wasatiyah adalah seperti mana yang disampaikan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, sejarah telah membuktikan bahawa pemikiran dan fahaman yang melampau boleh memporak-perandakan kestabilan negara. Kita lihatlah apa yang terjadi di sesetengah negara. Semoga negara kita ini dilindungi Allah dari menerima nasib yang sama. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, para pemimpin termasuk juga yang dipimpin dari semua peringkat wajib membuktikan dengan tindakan yang tulus dan ikhlas. Bukan sekadar manis di bibir, tertulis penuh puitis, namun zahirkan perbuatan yang sentiasa mendorong untuk terus membangun dan memperbaiki diri serta keluarga dan juga masyarakat. Tuan-tuan, pemimpin yang baik, pemimpin yang bertanggung jawab, ia bermula dengan kepimpinan yang saleh, yang adil, yang beramal dan penuh dedikasi lagi amanah. Kepimpinan yang saleh akan melahirkan masyarakat yang saleh dan ia juga mewujudkan negara yang makmur dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mengakhiri khutbah pada minggu ini, beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai pengajaran. Pertama, mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan memeliharanya dan mengisi dengan ketaatan dan juga usaha-usaha untuk membangunkan masyarakat yang stabil dan harmoni. Kedua, pertahankanlah kemerdekaan dengan pemantapan akidah yang mantap dan akhlak yang murni di dalam semua bidang yang diceburi. Yang ketiga, sebagai pemimpin di pelbagai peringkat manapun, zahirkanlah kecintaan dan kesetiaan kepada negara
dengan memberi khidmat bakti secara jujur dan amanah tanpa mengutamakan kepentingan diri sendiri dan juga kelompok atau puak masing-masing. Dan yang terakhir tuan-tuan, sebagai rakyat dalam sebuah negara yang merdeka, jadilah rakyat yang berguna, patuhlah kepada undang-undang dan setia berbakti kepada raja dan negara. Mudah-mudahan roh-roh para pejuang kemerdekaan Malaysia dan bumi Nusantara amnya yang telah pergi mendahului kita dikira sebagai para syuhada dan dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maksudnya, dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengerniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab siksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati wat taslim ala nabiyyihil karim. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على ملكنا Kepada yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Pertuan Agung ke-16 Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika maulana Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di Pertua Negeri Pulau Pinang. Allahumma dfa' 'anna al-bala wal-waba wad-da'a wal-fahsya wal-munkar wal-mihana wal-fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khas
إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل ماليزيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah serta mengeluarkan zakat dan wakaf. Ya Allah, rahmatilah kehidupan mereka yang sentiasa bersedekah dan memudahkan kehidupan masyarakat. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah doa yang kami mohon ini diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.